Tadi Saudara Anthony ada bangkitkan sesuatu yang menarik, saya ingin kembali, di mana Saudara Anthony mengatakan yang salah satu tarikh yang dicadangkan adalah 10 Oktober, 3 hari selepas pembentangan bajet 2023. Saya sebenarnya, mungkin untuk saya pun confused, apatah lagi orang di luar sana yang tengah fikir. Habis tu apa akan terjadi kat bajet, sebab kita kena berdebat, kita kena luluskan bajet. Proses itu sepatutnya panjang. Ya, bajet setiap tahun, proses dia mengambil masa lebih 7 minggu. 6 hingga 7 minggu untuk kita selesaikan proses pembahasan dan juga meluluskan bajet. Belanjawan negara ini adalah agenda yang paling penting dalam kalender parlimen setiap tahun. Ini bukannya perkara biasa-biasa. Ini melibatkan perbelanjaan kita untuk satu tahun, beratus bilion. Kita nak bahas ni 300 lebih bilion. Hasil kita dan juga perbelanjaan kita. Jadi pembahasan itu akan mengambil masa paling cepat pun 6 minggu. Mengapa 6 minggu? Yang pertamanya, setiap tahun bajet akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Tahun ni 7 Oktober. Lepas 7 Oktober dia bentang, minggu seterusnya dibuka untuk pembahasan pada peringkat dasar. Peringkat dasar akan kita bahas paling cepat pun 2 minggu, 8 hari, sebab satu minggu kita hanya bersidang 4 hari, Isnin hingga Khamis, Jumaat tak bersidang. Jadi biasanya diperuntukkan 2 minggu untuk kita bahas secara dasar. Dasar maksudnya setiap ahli parlimen dia boleh bangkitkan apa saja. Peringkat dasar belanjawan tersebut dimulakan oleh Ketua Pembangkang. Lepas itu setiap ahli parlimen akan mengambil bahagian. Mengapa perlu 2 minggu? Sebab kita ada 222 ahli parlimen. Kalau tolak menteri kabinet, tolak timbalan menteri, ada lebih kurang 150. 150 ahli parlimen ini, setiap ahli parlimen ada hak dia untuk bahas. Takkan satu hari boleh 150 orang bercakap. Tak boleh. Jadi biasanya kita walaupun dihadkan masa, dia mengambil masa 2 minggu untuk sekurang-kurangnya 100 ahli parlimen untuk berucap, berbahas. Selepas berbahas, minggu ketiga, menteri-menteri akan jawab bagi pihak kementerian mereka. Jadi kita mengambil masa 4 hari untuk semua menteri jawab. Satu hari lebih kurang 6 menteri jawab. 6 hingga 7 menteri jawab. Lepas jawab, itu baru habis peringkat bacaan kedua. Lepas dia bahas, kita akan buat undian. Undian untuk peringkat dasar, iaitu bacaan kedua. Kalau diluluskan oleh parlimen, majoriti ahli parlimen lulus, bahawa ini dah di peringkat dasar, peringkat bacaan kedua lulus. Baru proses itu akan masuk ke peringkat jawatan kuasa. Jawatan kuasa apa maksud dia? Jawatan kuasa maksudnya, apabila kita masuk ke minggu keempat, selepas bahas 3 minggu, bahas dan dijawab 3 minggu, dah diundi, dah dilulus, masuk peringkat jawatan kuasa. Jawatan kuasa, kita akan masuk pembahasan mengikut kementerian. Hari pertama biasanya Jabatan Perdana Menteri. Kita akan bahas belanjawan untuk Jabatan Perdana Menteri. Apa butir-butiran dia? Untuk JPM, untuk Jabatan Peguam Negara, untuk Mahkamah dan sebagainya lah. Dan juga peruntukan-peruntukan pembangunan untuk jabatan-jabatan di bawah JPM. Selepas itu, setiap kementerian. Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Luar Bandar, macam-macam lah. Proses itu akan mengambil masa tak kurang daripada 3 minggu. Sebab setiap kementerian kena bahas. Dan satu hari biasanya kita hanya memperuntukkan 2 kementerian untuk satu hari. Kita ada lebih kurang 25 hingga 26 kementerian. Maksudnya perlukan 13 hingga 14 hari untuk kita selesaikan setiap kementerian. Dan 13-14 hari persidangan itu maksudnya 3 minggu setengah ataupun 4 minggu. Lepas bahas semua kementerian, baru boleh digulung oleh Kementerian Kewangan pada hari terakhir. Kementerian Kewangan gulung, lepas itu akan buat undian bacaan ketiga. Setiap hari itu perlu ada undian. Setiap kementerian lepas bahas, lepas dijawab oleh menteri, dia kena buat undian. Undian suara ataupun undian belah bagi. Jadi proses itu mengambil masa 3 hingga 4 minggu untuk peringkat jawatan kuasa. Kalau campur dengan peringkat dasar, maksudnya 7 minggu. Dan memang itu pun kalender kita setiap tahun. Kita dah lama dalam parlimen, kita tahu. Setiap tahun, kalau hujung tahun, bulan Oktober sampai kita sidang sampai awal Disember ataupun penghujung bulan November. Dia sekurang-kurangnya akan bersidang 8 minggu.
8 minggu itu 7 minggu akan adalah untuk pembahasan untuk bajet. Jadi proses untuk meluluskan bajet itu 7 minggu. Berbalik kepada soalan tadi. Okay? Kalau dia bentang 7 Oktober, nak bubar parlimen lepas seminggu selepas pembentangan bajet. Maksudnya bajet itu tak akan lulus. Maksudnya bajet yang dibentangkan itu sekadar cakap je. Sekadar atas kertas je. Dia tak ada kesan kepada negara kita sebab bajet itu belum dilulus. Dia hanya bentang. Lepas bentang, kalau bubar parlimen, maksudnya apa yang dibentangkan itu tak boleh pakai. Dia kena tunggu lepas pilihan raya, satu kerajaan baru dibentuk, Menteri Kewangan yang baru akan bentang semula.